Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube saya, Syawal Emiron, yang khas saya bincangkan, saya kongsi, saya share tentang pelaburan dan pengurusan kewangan, which is saya specialize dalam pelaburan emas dan perak di Malaysia. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak share tentang beberapa perkara, iaitu bagaimana caranya untuk kita menjadi pelabur emas yang sentiasa tersenyum, pelabur emas yang sentiasa bahagia, pelabur emas yang bijaksana. Saya nak share 4 tips bagaimana saya, tuan-tuan dan puan-puan, menjadi pelabur emas dan perak yang bijaksana. So, tuan-tuan dan puan-puan, ada 4 kriteria yang mana tuan-tuan dan perempuan, jika tuan-tuan dan perempuan follow, ikut satu persatu ke 4 tips ini, maka tuan-tuan dan perempuan akan sentiasa tersenyum melihat harga emas naik, akan sentiasa bahagia melihat harga emas turun. Kerana apa? Sebab kita telah pun memenuhkan jiwa kita dengan ilmu pengetahuan yang betul. Jadi, kita tak perlu risau apabila melihat graf naik, graf turun. Sebab kita bukan hamba graf, kita hamba ilmu. Tuan-tuan dan perempuan, saya share tips yang pertama, bagaimana tuan-tuan dan perempuan nak jadi pelabur emas yang bijaksana. Yang pertama, tuan-tuan, bila tuan-tuan dan perempuan membeli emas ataupun melabur dalam emas dan perak, benda pertama tuan-tuan dan perempuan kena buat adalah jangan beli emas ataupun perak dengan duit yang ada di dalam poket. Okey, tuan-tuan dan perempuan ingat, yang pertama, jangan beli emas dengan duit yang ada di dalam poket. Sebab apa? Sebab duit yang ada di dalam poket adalah untuk kegunaan harian kita. Gunakan duit-duit simpanan kita, duit yang tidak digunakan. Sebagai contoh, tuan-tuan dan perempuan ada simpanan RM10,000 dari dalam ASB. So, saya cadangkan 70% alihkan ke dalam emas, 30% biarkan dalam SB, atau 50-50, atau 30-70, terpulang kepada kita. Tetapi jangan tuan-tuan dan perempuan laburkan semua duit dalam emas dan perak. So, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, tuan-tuan dan perempuan ikut, tuan-tuan dan perempuan akan jadi penyimpan dan pelabur emas yang merdeka. Tips yang kedua adalah pantau harga bila perlu. Tuan-tuan dan perempuan, kita tak perlu jadi hamba graf. Kita tak perlu jadi hamba harga. Kita hanya perlu jadi hamba Tuhan. Kita hanya perlu jadi hamba ilmu. Jadi tuntutlah ilmu supaya kita ini, bila kita masuk ke dalam dunia pelaburan emas dan perak dengan ilmu. That's why saya selalu bagi tahu pada klien saya selalu nasihatkan kepada customer saya supaya mereka jangan terlalu tengok harga emas. Tuan-tuan dan perempuan, hanya letakkan target dalam bentuk gram. Contoh, dalam tahun 2020 aku nak achieve 100 gram emas by end of 2020. So, sekarang dah berapa gram? So, jangan tengok harga. Ada lebihan duit. Ingat, tips yang pertama tadi saya kata, lebihan duit, jangan gunakan duit di dalam poket. So, lebihan duit, maka kita masukkan ke dalam akaun simpanan emas. Kita tukar dia, kita freezekan dia, kita bekukan dia dalam bentuk emas. Duit ni tuan-tuan dan perempuan, jika kita tak bekukan dalam bentuk emas, dia akan habis juga. Jika kita bekukan dalam bentuk emas, dia habis juga. Tetapi sekurang-kurangnya, duit kita habis tadi ada emas. Berbanding duit kita habis tak ada apa-apa. So, tuan-tuan dan perempuan, itu 2 tips yang saya kongsikan. Selebihnya lagi 2 tips saya kongsikan di dalam buku yang saya tulis. Tuan-tuan dan perempuan boleh dapatkan buku ni, Dinar Dirham versus Wang Kertas. Di dalam buku ni saya share 4 tips tersebut. Tuan-tuan dan perempuan, untuk dapatkan buku ni, tuan-tuan dan perempuan boleh klik link dekat description dan terus WhatsApp saya, dan jumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum.